Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Dan hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita daripada 3 pengalaman yang berbeza. Cuma pada hari ini, cerita yang ketiga adalah cerita emas. Sekarang ni Abang dah ada term baru. Apa tu nama baru. Kalau cerita tu cerita lama, Abang letakkannya sebagai cerita emas. Sebab jarang-jarang kita akan dapat cerita-cerita yang pelik macam ni, yang cerita-cerita zaman dulu. Jadi sebelum kita mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan urusan kita untuk beribadah, dan moga-moga kita semua dianugerahkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting kita minta dulu pada Allah Ta'ala, sebab kita ni memang hamba, kita minta. Kalau Allah nak bagi tak bagi, itu Allah Ta'ala punya kuasa. Dah macam piu. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni diceritakan kepada Abang oleh seorang lelaki, nama dia Ben, berlaku dekat Selangor tahun 2007. Tapi masalahnya dia tak nak Abang ceritakan. Tapi bukanlah masalah sangat. Cumanya dia minta Abang tutup kat mana lokasi cerita kejadian kali ini. Pada tahun 2007, pada waktu tu Ben baru je habis SPM. Dan keputusan dia boleh kata cantik jugalah. Jadi dia diterima untuk masuk dekat satu institut pengajian di Selangor. Cumanya dia kata pada waktu tu dia dapat kursus yang memang dia tak minat langsung. Tapi mula-mulanya pada awalnya tu dia tak naklah masuk belajar dekat institut tu. Tapi disebabkan mak ayah dia terlalu seronok Ben dapat belajar dekat institut yang itu, jadi mak ayah dia minta lah, tolonglah belajar dekat sini. Kalau tak minat pun cubalah buat-buat minat. Dia macam kalau kita kahwin dengan orang yang kita tak suka, buat-buat suka. Abang pula bagi perumpamaan macam tu. Taklah, itu lucu-lucu je. Jadi Ben kata dia sebenarnya tak berapa nak minat dengan kursus tu. Mak bapak dia paksa. Tapi disebabkan mak bapak dia yang berhasrat sangat untuk dia melanjutkan pengajian dekat IPT, jadi Ben pun teruslah mendaftarlah seperti yang dijanjikan. Tarikhnya, harinya, Ben ditemani dengan mak ayah dia untuk pergi berdaftar dekat institut tu. Dan institut tu agak jauh ke dalam. Ben kata kalau silap-silap orang, masuk setengah jalan patah balik, sebab keadaan institut tu, pusat pengajian tu memang jauh ke dalam. Tapi disebabkan hasrat mak ayah dia memang nak sangat anaknya belajar dalam bidang yang bagi mak ayah dia sangat menarik, yang ada masa depan yang bagus. Jadi Ben turutkan juga hasrat mak ayah dia. Walaupun macam tu dia kata dia reda, mungkin ini adalah sebahagian daripada takdir dia. Jadi dia pun mendaftarlah dekat situ. Pada hari pertama dia mendaftar, dia diberikan satu bilik, ada 3 katil double decker dan ada 6 orang dalam bilik tu. Dia kata mendaftar dekat situ tak ada masalah, semuanya okey, sebab dia tinggal dalam bentuk asrama berbentuk dom. Jadi dia tak rasa sunyi sangat, dalam tu ada lebih kurang 6 orang. Bulan pertama tak ada masalah. Bulan kedua tinggal dekat situ tak ada masalah. Tapi bulan ketiga ada satu peristiwa yang sangat besar, yang boleh dikatakan kebanyakan daripada, bukan kebanyakan, tapi semua daripada pelajar yang ada pada waktu tu memang tahu kisah ni. Dan ia berlaku dekat surau institut tu. Ceritanya macam ni. Pada hari tu Ben kata dia turun awal dekat surau, sebab waktu tu ada majlis bacaan tahlil untuk semua pelajar-pelajar Muslim lah. Jadi digalakkan semua pelajar Muslim turun. Pelajar-pelajar bukan Muslim bolehlah duduk dekat asrama, tak ada masalah. Jadi dia kata pada waktu tu pelajar yang bukan Muslim taklah berapa ramai. Lebih ramai pelajar yang Muslim. Boleh dikatakan keseluruhan IPT pada waktu tu turun dekat surau, lebih kurang ke surau ke masjid, lebih kurang lah. Turun dekat situ untuk semayang maghrib dan semayang isyak sama-sama. Di antara semayang maghrib dengan semayang isyak akan diadakan majlis bacaan Yasin, bacaan tahlil untuk
kesejahteraan warga IPT. Abang kalau dah berbelit minta maaf sangat-sangat. Kita sambung Jadi dia kata pada waktu tu memang semua pelajar yang beragama Islam turun. Kawasan semayang lelaki dengan kawasan semayang perempuan hanya diasingkan dengan tabir yang boleh nampak. Dengan kata lain, kalau lelaki pandang ke belakang memang nampak dalam keadaan yang tak berapa nak jelas pelajar-pelajar perempuan tengah duduk beribadah. Itu keadaan yang dalam surau tu. Tapi dia kata waktu semayang maghrib tak ada masalah. Habis je semayang maghrib, baru nak mula majlis bacaan Yasin, tahlil macam tu, tiba-tiba ada seorang budak perempuan menjerit. Selepas seorang budak perempuan menjerit, budak perempuan tu pula duduk dekat tengah-tengah saf perempuan. Jadi Ben kata dia pandang ke belakang. Bila dia tengok, dia pandang kat belakang, budak perempuan tu memang bertelekung. Tapi keadaan budak perempuan tu menghempas-hempas badan. Memang sah budak perempuan tu kena kerasukan. Jadi disebabkan budak perempuan tu dalam keadaan yang sangat menakutkan, kebanyakan budak perempuan lain semua ke tepi, tak berani nak dekat, tak berani nak pegang. Sebab memang jadi kebiasaan kalau seorang kena histeria, yang lain akan berjangkit-jangkit. Dan seperti yang dijangka, pada malam tu ramai sangat pelajar perempuan yang berjangkit-jangkit kena histeria. Dan Ben kata dia tak berani nak masuk ke kawasan perempuan, cuma dia nampak di sebalik tabir. Dan yang masuk ke kawasan perempuan pada waktu tu adalah ustaz-ustaz dan warden-warden asrama. Perempuan, lelaki, ustaz-ustaz lah. Jadi pegang bagi ketenangan pada budak-budak tu, buatlah apa-apa yang patut. Tapi bilangan orang yang kena histeria pada waktu tu makin bertambah. Daripada seorang ke seorang, tapi kesemuanya perempuan, tak ada yang lelaki. Disebabkan keadaan dah huru-hara pada waktu tu, diorang bawa pelajar-pelajar yang kena histeria ni pergi dekat Dewan Besar. Bila sampai dekat Dewan Besar, bertambah lagi. Kata Ben lebih kurang 20 orang lah yang kena histeria pada waktu tu. Jadi bila bawa dekat dewan tu, diorang cuba buat ruqyah nak sedarkan budak-budak tu. Dan keadaan makin teruk, sampaikan beberapa orang budak lelaki termasuk Ben disuruh untuk memegang budak-budak perempuan yang kena histeria tu. Dan Ben kata itulah pertama kali dia tengok orang kena histeria. Dan dia rasa memang menakutkan, sebabnya budak perempuan yang nampak lemah gemalai tiba-tiba ada kekuatan macam Hulk, Hulk, maksudnya kuat lah. Ada sekali tu Ben kata ada seorang budak lelaki tu pegang kaki budak perempuan tu, dia pegang belah kanan. Budak perempuan tu selamba badak, dia terajang budak lelaki tu terpelanting 5 meter ke belakang. Bayangkan 5 meter jauh juga tu. Dia kata dah budak lelaki tu pula yang kesakitan. Jadi disebabkan kejadian macam tu, bila seorang dah menerajang orang, yang lain-lain yang kena rasuk pun sama-sama nak menerajang orang juga. Lebih ramailah budak lelaki diperlukan untuk pegang budak-budak yang tengah histeria. Keadaan jadi huru-hara pada waktu tu. Daripada lepas sembahyang maghrib, patutnya ada majlis tahlil, batal. Dan patutnya ada majlis bacaan Yasin, semayang isyak pun batal, terpaksa semayang sendiri-sendiri. Sebab keadaan budak-budak tu semua habis, hara jadinya. Jadi proses untuk sedarkan diorang tu, kalau nak tahulah, daripada lepas maghrib menjejak nak ke subuh, dan tak ada satu pun pelajar-pelajar tu dapat disedarkan. Sampailah azan subuh berkumandang, barulah budak-budak tu semua automatik semuanya sedar, semuanya kembali pulih. Sebab diorang tahu tu mungkin dah nak siang kot. Jadi benda-benda yang ada dalam badan-badan budak perempuan tu larilah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi disebabkan tu pihak institut ambil keputusan untuk membenarkan budak-budak yang kena histeria ni, mak bapak dia orang ambil balik rumah, ubat kat rumah. Jadi ramailah yang balik rumah. Dan pada esok paginya Ben bagi tahu pihak
institut bagi tahu, buat pengumuman secara bertulis, rupanya lebih kurang 19 orang perempuan yang kena histeria pada waktu tu. Jadi kalau siapa-siapa antara kita, antara yang mendengar ni, yang dirasuk pada waktu tu tahun 2007 dekat satu institut dekat Selangor, jadi bolehlah komen-komen kat bawah. Bang, sebenarnya saya yang terajang budak lelaki tu. Saya pun tak sedar. Tiba-tiba dia dah terpelanting. Macam tu lah lebih kurang. Jadi dia kata, okey, yang jadi bestnya ceritanya adalah punca kenapa histeria tu terjadi. Selepas disiasat punya siasat, akhirnya budak yang pertama kena histeria tu telah disoal siasat. Macam mana, dia pergi mana, dia langkah benda apa dia salah cakap ke, sampai dia kena histeria paling teruk pada malam tu. Akhirnya budak perempuan tu buat pengakuan. Rupanya pada malam tu dia tak planning nak turun dekat surau. Sebabnya dia pada waktu tu datang bulan. Jadi dia ingat dia nak duduk je dekat asrama. Tapi disebabkan dia dengar macam-macam cerita dekat asrama, dia beritahu dekat kawan-kawan dia yang dia punya datang bulan dah tamat. Jadi bulan dah boleh pergi surau. Kawan-kawan dia benarkanlah dia pergi surau sebab dah habis datang bulan kan. Dah habis proses tempoh tu. Sebenarnya dia tipu. Dia tipu sebab dia takut nak tinggal seorang-seorang kat asrama. Bila dia turun ke surau dalam keadaan berhadas, dalam keadaan yang tidak suci lagi, jadi mungkin ada jin-jin ataupun makhluk alam sebelah yang tak suka benda ni dan rasuk budak perempuan tu. Macam mana yang lain-lain tu pula? Yang lain-lain tu kalau mana-mana yang tak ada kekuatan dalaman, kadang-kadang kita punya nampak je kita gagah berani, tapi dalamannya slow lah, dalamannya perlu bantuan, lemah. Itulah ayat paling sesuai. Jadi dalamannya lemah, kenalah histeria, terjangkit-jangkit lah. Tapi itu adalah puncanya. Hati-hati. Ada soalan abang dapat, apakah yang paling stres kalau tengah nak ceritakan kisah seram untuk YouTube? Abang nak bagi tahu keadaan stres tu adalah seperti sekarang, iaitu tak ada seorang pun dekat rumah abang. Abang seorang aja dalam rumah ni. Jadi tiba-tiba kenalah buat cerita, merakam cerita yang macam ini. Dia punya dalaman tu kena buat kuat, selawat Nabi ke apa, kita abang mulakanlah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah, mulakan dengan zikir-zikir. Sebabnya kita ni kan manusia, abang ni pun imannya rapuh-rapuh, jadi terpaksa memang perlu minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Memang itu je lah cara yang abang boleh buat. Sebab abang niatkan cerita yang abang sampaikan menjadi teman orang buat kerja, orang memandu, dan pada masa yang sama ada iktibar yang abang ceritakan untuk kita punya panduan kita semua. Perasan tak suara abang hari ni tebal? Okey. So, jadi cerita yang kedua adalah disampaikan oleh Mas Liana, berlaku pada tahun 2007. Tahun yang sama dengan cerita Ben tadi kan? Cuma tempatnya berlainan dekat Kuantan, Pahang. Mas Liana cerita, kisah kali ini pun sama tentang tempat belajar. Cuma cerita Mas Liana tentang sekolah. Ben punya cerita yang pertama tadi tentang Institut Pengajian Tinggi. Mas Liana cerita pada waktu tu dia dapat tawaran belajar dekat satu sekolah asrama. Seronok bukan main. Sebabnya dia kata dia memang suka berkawan. Dia suka hidup berdikari. Dan bila dia dapat tawaran untuk belajar pada tahun 2007, kalau tak silap abang masa tu dia dah tingkatan 4, belajar dekat sekolah tu, jumpa banyak kawan, memang peluang keemasan. Dalam bilik dia ada 8 orang. Dengan kata lain, ada 4 katil double decker. Mula-mula dia masuk dekat sekolah tu, warden ke senior-senior semua dah bagi amaran. Sekolah kita ni tapak markas Jepun. Jadi jangan buat main-main. Itulah antara pesanan awal Mak Gad dengan Pak Gad beritahu pada Mas Liana. Jadi Mas Liana pun memang tetapkan dalam hati. Mas Liana juga diberitahu kalau dia masuk dekat sekolah tu, benda pertama yang dilarang adalah dia orang tak boleh bawa handset. Pada tahun 2007, waktu tu paling tinggi pun game ular yang makan ekor tu kan. Jadi tak adalah struggle sangat, okey lah kan. Jadi dia pun ambil satu tindakan, bawa 2 telefon.
dia ada satu telefon yang akan diserahkan pada pihak sekolah dan satu telefon lagi dia simpan dia untuk kegunaan peribadi. Jadi bila pihak sekolah tanya, ada tak telefon awak bawa? Ada, dia jawab. Serahkan pada kami. Dia serahkan, tapi yang dia serahkan adalah telefon yang dia tak guna. Mungkin telefon yang besar bentuk sabun kan, yang dia guna dia tak bagi, dia simpan siap-siap. Tu cerdik lah namanya Mas Liana ni. Sorry Mas. Jadi Mas Liana cakap okey, semuanya tak ada masalah, berjalan lancar. Kalau dia punya peraturan sekolah, setiap hari ada aktiviti prep, iaitu aktiviti belajar bersama-sama dekat dewan belajar. Jadi dia kata prep ni bermula daripada selepas isyak sampailah ke 11 malam. 10 malam. Jadi dia kata lebih kurang 1 jam ke 2 jam lah lebih kurang proses prep tu untuk belajar beramai-ramai. Bila dah habis prep, diorang semua akan naik ke bilik masing-masing. Termasuk Mas Liana. Cumanya bila balik dekat bilik tu, daripada pukul 10 sampai pukul 11, diorang boleh buat apa-apa aktiviti diorang suka kat dalam bilik. Jadi ada yang sambung belajar, ada juga pergi basuh baju, ada juga yang borak-borak. Tapi Mas Liana lebih suka baring-baring dekat katil menikmati alam. Menikmati malam. Abang cakap menikmati malam, jadi menikmati alam. Jadi dia kata itulah aktiviti dia. Sebabnya lebih kurang pukul 11 nanti warden akan merayau. Lepas tu akan suruh semua budak tidur. Dia memang tunggu saat ini sangat-sangat, sebab inilah saatnya dia dapat gunakan handset. Jadi bila dah dekat pukul 11 malam tu, warden dengan garangnya pergilah merayau dekat asrama perempuan Mas Liana. Jadi dia cek semua pelajar. Pelajar semua kena masuk dalam selimut, duduk atas katil, tidur. Tak boleh buat apa-apa aktiviti. Budak-budak ni semua ikut, kata Mas Liana. Ikut. Semua tutup lampu, tutup tingkap, buat tidur. Jadi selepas warden habis buat pemeriksaan, warden akan bunyikan loceng. Teng tong, menandakan dia dah habis buat pemeriksaan. Bila warden dah habis buat pemeriksaan, kebanyakan daripada pelajar, terutama dalam bilik Mas Liana, masing-masing selubungkan badan. Waktu itulah dia orang semua keluarkan handset dia orang yang betul-betul. Time tu lah nak balas mesej boyfriend. Time tu lah nak main game ular. Macam tu lah kan. Jadi dengan kata lain, pastikan dulu warden dah tidur. Dan pada malam tu, cuaca kata Mas Liana sangat panas. Terpaksalah budak-budak ni semua buka tingkap. Asrama ada 2 tingkat. Dia tingkat kedua kata si abang. Jadi asrama tu budak-budaknya malam tu buka tingkap. Jadi senanglah angin masuk. Dia pula memang duduk dalam selimut sambil berbalas-balas mesej dengan kawan-kawan. Amat zaman-zaman tu rasanya belum ada WhatsApp lagi kot. Jadi Mas Liana kata okey, tak ada masalah. Daripada pukul 11 dia main handset sampai menjejak pukul 1 pagi. Tapi pada waktu pukul 1 pagi tu, daripada 8 orang kawan dia, 2 sahaja yang tinggal, iaitu Mas Liana dengan seorang lagi kawan dia dekat katil sebelah. Yang lain semua dah tidur. Malam tu dia kata daripada panas bertukar jadi sejuk, sebabnya angin luar masuk daripada belukar sebelah asrama. Okey. Jadi Mas Liana kata okeylah, dia bertahan lah, dia main handset. Tiba-tiba dia rasa lain macam, iaitu dia punya katil dekat tingkat 2 seolah-olah ada orang pijak. Dia pun buka lah selimut perlahan-lahan. Nak tahu tak apa yang Mas Liana nampak? Dia nampak seekor beruk monyet. Dia nampak monyet duduk ujung kaki dia, sambil-sambil monyet tu goyang-goyangkan selimut dia. Waktu tu Mas Liana terus tutup handset, tutup badan dia. Waktu tu dia kata, apa hal pula monyet ada dekat dalam asrama ni? Dia masuk melalui bumbung ke apa? Lepas tu Mas Liana tak berani nak buka handset, sebabnya dia takut kalau dia buka handset, monyet tu akan rampas handset dia dan monyet tu bawa masuk dalam hutan. Parah nanti dia kata. Jadi dia membatukan diri. Yang dia dengar, berdasarkan daripada apa yang dia dengar, monyet tu melompat daripada satu katil ke satu katil. Seekor je monyet dia tak bawa anak.
Dia tak bawa bini. Jadi dia melompat, bunyi monyet, macam tu. Lepas tu dia bergayut, dia duduk atas almari. Memang walaupun Mas Liana kata muka dia semua dah ditutupi dengan selimut, tapi dia masih lagi boleh nampak keadaan monyet tu memanjat-manjat, melompat-lompat dari satu katil ke satu katil. Dan dia yakin budak katil sebelah yang sama-sama berjaga dengan dia tahu kejadian ni. Jadi monyet tu pun melompat. Jadi Mas Liana pun dah tak tahu nak buat apa. Dia pun rasa macam nak tertidur. Sebab takkan dia nak buka selimut dia kan, monyet tu tidur sebelah dia, payah. Waktu dia nak tidur, tiba-tiba monyet tu datang kat katil dia. Aduh, dia kata apa hal pula monyet tu datang kat katil dia. Lepas tu monyet tu goyangkan kaki Mas Liana sambil bercakap, tidurlah, dah malam ni. Kau buat apa tak tidur lagi? Sah, tu bukan monyet. Sebab itulah Mas Liana pelik. Mana monyet ni masuk? Sedangkan tingkap yang ada tu memang walaupun tingkap tu terbuka, tapi itu semua tingkap nako yang ada besinya, yang ada jaringnya. Kalau nak kata nak masuk daripada bumbung yang Mas Liana ni memang bumbung yang dah diplaster, memang tak akan boleh monyet tu masuk daripada bumbung. Waktu tu dia baru perasan yang monyet dia nampak tadi bukan monyet biasa, tapi monyet yang tahu bercakap. Maksudnya monyet alam sebelah lah. Waktu tu Mas Liana rasa macam nak terkencing time tu juga. Dia bertahan. Monyet tu melompat-lompat sampai tergelak. Tapi suara monyet tu suara manusia, bukan suara monyet. Jadi dia benar tu melompat. Akhirnya monyet tu hilang macam tu je. Lebih kurang 1 jam lah. Agaknya dah puas main, dia hilang. Bila dah hilang, barulah Mas Liana boleh tidur. Itu pun puas, berbakul-bakul selawat Nabi dia bagi, berbakul-bakul zikir Allah dia bagi, Allahu Akbar. Dan akhirnya tertidur. Bila besok pagi dia bangun, kawan dia yang kata sebelah tu pun bangun. Dia tanya, malam tadi kau nampak tak? Kau tahu tak? Kawan dia kata, aku tahu. Monyet tu bercakap dengan kau tahu. Dia kata, kau tak tidur lagi kan? Maksudnya dengan kata lain, dua-dua ni jadi saksi mata yang monyet tu sebenarnya bukan monyet biasa. Kenangan 2007 dekat satu sekolah di Kuantan. Untuk cerita yang ketiga ni, ceritanya memang agak panjang sangat. Bukan agak, memang sangat panjang. Abang minta maaf sangat-sangat sebabnya abang akan ceritakan, minta semua bersabar dengar cerita ni daripada mula sampai habis. Memang menarik sangat-sangat. Ceritanya berlaku pada tahun 1985 dekat satu daerah di negeri Johor, tapi abang tak boleh nak bagi tahu lokasi sebenar sebab ia melibatkan keluarga. Diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki namanya Alif, bukan nama sebenar. Alif, Abang Alif lah. Ni abang letakkan dia sebagai Abang Alif lah sebab dia dah lebih tua pada abang. Tapi untuk cerita abang gunakan nama Alif je. Okay. Cerita dia macam ni. Alif kata, daripada kecil sampailah ke besar, diorang ni tinggal dekat rumah nenek diorang, iaitu mak bapak kepada emak diorang. Bapak kepada Alif ni dah bercerai dengan mak dia lama dah, masa Alif kecil-kecil lagi. Adik-beradik diorang semua ada 4 orang. Alif kata sejak daripada kecil memang dia tak kenal sangat dengan bapak dia. Pernah jumpa beberapa kali sebab bapak dia dah bercerai dengan mak dia, dan mak dia balik ke kampung, dan mak dia atuk ke mak bapak kepada emak dia bagi rumah pusaka tu kepada emaknya sebab emaknya dah menjadi ibu tunggal. Ayah dah kahwin lain lah, kata Alif. Jadi sejak daripada kecil, lebih kurang umur sekolah rendah, memang Alif tinggal dengan mak dia, dengan arwah atuk, dengan nenek dia. Tak lama tu atuk dengan nenek dia meninggal, kata Alif. Tinggallah dekat rumah tu. Dia kata dia tak ada masalah tinggal dekat rumah tu. Cuma sebelum atuk nenek dia meninggal, satu je atuk nenek dia pesan, jangan tanya apa-apa tentang kubur depan rumah kita. Jadi cerita kali ni adalah berkaitan dengan kubur depan rumah. Itu clue paling besar abang bagi. Kat mana lokasinya.
Jadi Alif kata sepanjang dia hidup memang dia tahu depan rumah dia orang ada satu kubur lama. Kalau ikut kata atuk nenek dia, itu adalah kubur nenek moyang dia orang yang zaman hang tuah agaknya, dia kata. Lama nah, dia kata. Sebab itulah satu-satunya kubur yang dikuburkan dekat depan rumah. Tapi sebelum atuk nenek dia meninggal ada pesan, jangan buat khurafat dekat kubur ni dan juga jangan tanya apa-apa tentang kubur ini. Sebabnya kalau ditanya disoal siapa tuan punya kubur ni, malam tu mesti akan dapat mimpi buruk, mimpi dimakan ular, mimpi disepit ketam agaknya gitulah kan, mimpi-mimpi buruk lah kan. Jadi Alif memang daripada kecil sampailah ke besar tak dia tanya pun dekat mak dia atau saudara mara dia tentang kubur tu. Biar je lah kubur tu jadi tugu dekat situ, dia kata. Jadi bila dah meningkat remaja, akhirnya Alif dapat Alif dapat kerja dekat kilang dekat Negeri Sembilan. Jadi dia pun berpindahlah dekat Negeri Sembilan. Duduklah dekat asrama kilang dekat situ. Alif kata dekat situlah dia mulakan hidup pekerjaan dia. Dia beritahu ke abang nama kilang, tapi tak apalah, abang senyapkan aja. Jadi dia kata tak ada masalah pun dia kerja dekat Seremban, kerja sebagai lelaki kilang, okey je. Cuma keadaan mak dan adik-adik dia kat rumah berlaku sesuatu yang pelik. Pada satu hari, Alif dapat telegram daripada kampung dekat Johor yang mengatakan mak diorang sakit. Telegram ke telefon, lebih kurang telegram yang mengatakan mak dia sakit. Jadi Alif pun banyak cuti, dia mohonlah cuti balik ke kampung. Perjalanan daripada Negeri Sembilan nak ke Johor akan makan masa juga. Cumanya bila sampai dekat Johor, keadaan pada waktu tu dah maghrib, kata Alif. Bila masuk dekat perkarangan rumah, Alif terkejut gila sebab dekat kubur lama yang ada depan rumah dia orang tu tiba-tiba dibalut dengan kain kuning. Alif pun pelik, apa hal pula balut dengan kain kuning? Tak apalah, dia masuk dalam rumah. Dia tengok mak dia dah terbaring dekat katil, adik-adik dia pun dah naik risau, keadaan mak dia nak makan tak boleh, selalu pening nak makan tak boleh. Jadi Alif pun bercadanglah nak bawa mak dia pergi hospital malam tu juga. Tak ada masalah pun. Tapi sebelum dia bawa ke hospital, Alif tanya dengan adik-adik dia, kenapa kubur dekat depan rumah tu siapa yang balutkan kain kuning? Adik dia cakap malam sebelum tu mak dia dapat mimpi. Mak dia memang dah sakit. Mak dia sakit. Dan pada satu malam tu mak dia dapat mimpi, kalau engkau nak baik daripada penyakit ini, sila balut batu nensanku dengan kain kuning. Jadi itu adalah cara untuk pengubatan, katanya. Jadi mak dia pun suruhlah adik dia ambil kain-kain basahan yang lama, kain-kain yang ada warna kuning tu, balutkan batu nensan tu dengan kain kuning. Jadi Alif kata, itu macam kurafat sangat. Dia kata, tak apa, kita bawa mak ke hospital. Bila sampai dekat hospital, bila dia cek-cek, rupanya mak dia bukanlah terkena sampuk apa-apa pun. Darah tinggi-tinggi, kencing manis-manis. Memang teruk dia kata keadaan mak dia pada waktu tu. Jadi itulah puncanya mak dia sakit, bukan ada kaitan pun dengan kubur depan rumah tu. Sebab mak dia cakap itu adalah cara perubatan yang diberitahu dalam mimpi. Yang beritahu dia kata ada seorang panglima. Katanya dia adalah tuan punya kepada kubur tu. Okey, jadi lepas hantar mak dia pun masukkan ke hospital pada malam tu juga. Jadi Alif pun baliklah rumah. Pada waktu tu dia kata dia tak rasa takut apa, dia tak rasa apa. Cuma dia rasa membalut batu nensan dengan kain kuning atas arahan benda yang dalam mimpi itulah lebih kepada kurafat. Jadi dia buka lah, bila sampai rumah, balik rumah tu dia buka kain kuning tu, dia cempaklah ke tepi. Jadi dia masuk dalam rumah macam biasa. Lepas tu lebih kurang pukul 11-12 malam, waktu Alif dah tidur, adik perempuan dia jaga mak dia dekat hospital dan Alif ada dengan adik-adik dia yang lain. Tiba-tiba dia terdengar satu bunyi bising dekat kawasan dapur, macam ada orang. Tapi dia tak takut sangat sebabnya dia ingat awal-awal tu kucing. Rumah tu, rumah kampung, memang banyak kucing. Besok pagi bila dia bangun, dia tengok dekat tengah dapur ada najis, sekelompok najis.
sebukit najis. Tapi dia kata najis ni pelik sebab macam najis lembu, banyak. Tapi bentuknya macam najis manusia, cuma jumlahnya tu macam najis lembu. Jadi dia pelik, siapa pula yang berak? Dia tanya dengan adik-adik dia, siapa yang berak ni? Tapi memang semua tak tahulah. Jadi dia bersihkan najis-najis tu semua. Tapi waktu tu dia tak sedap hati. Dia dah mula rasa berteka-teki, apa hal pula ada najis? Okeylah, tak apa. Dia pun melawatlah mak dia. Bila melawat mak dia kata mak dia masih lagi mimpi. Mak dia seolah-olah ada orang datang, panglima, marah kepada mak dia. Kenapa buka kain kuning tu? Mak dia kata dalam mimpi tu mak dia tak tahu. Okey, tak apalah, mak dia cerita dekat Alif macam tu. Dia tanya dengan Alif ada buka ke batu nisan dengan kain kuning tu? Alif kata memanglah dia buka, dia tak naklah benda-benda tu kurafat. Jadi mak dia desaklah suruh pasang balik kain kuning tu dekat batu nisan. Alif buat tak tahu je, dia pun balik rumah. Bila dia balik rumah, cuti lama dia kata, bila dia balik rumah tak ada apa-apa, tengah-tengah petang waktu tu, lepas-lepas asar, tiba-tiba dia rasa satu rumah dia ada bau yang pelik. Waktu tu dia ingat bau tu datang daripada mungkin baku sampah ataupun orang bakar sampah. Bau macam orang terbakar, macam daging terbakar. Dia ingat ada orang bakar sampah dekat belakang rumah. Dia cek, tak ada. Rupa-rupanya bau tu datang daripada kubur yang depan rumah dia tu. Dah dia pelik pula. Waktu tu dia memang pelik. Dia kata kenapa ada bau sepanjang dia hidup, memang dia tak tahu. Dia tak pernah bau, tak pernah alami perkara macam ni. Jadi dia kata lepas-lepas sembahyang asar dekat masjid, lepas-lepas sembahyang asar dekat rumah, dia pun pergilah rumah tok saudara dia, pak-pak saudara dia yang ada dekat kawasan-kawasan tu, nak tanya sebenarnya apakah misteri kubur ni. Jadi bila dia tanya-tanya, rupanya semua orang tak tahu cerita sebenar kubur tu. Kenapa kubur tu wujud? Masing-masing kata kubur tu memang kubur tok moyang diorang. Tapi kenapa rumah lain, dia kata mungkin zaman-zaman dulu memang ada sesetengah budaya, terutama orang Melayu zaman dulu suka kuburkan ahli keluarga depan rumah. Tapi dia kata yang peliknya adalah kenapa dekat rumah dia aja yang buat peraturan tu. Dia pergi rumah jiran mana-mana, tak ada seorang pun kebumikan orang dekat depan rumah. Keluarga dia je yang buat. Pelik kan? Jadi rumah-rumah lain semua kebumikan keluarga dekat tanah perkuburan yang telah disediakan. Jadi bila semua orang tak tahu tentang kubur tu, dan Alif pun rasa macam tak sedap, jadi dia balik rumah malam tu selepas sembahyang Isyak. Waktu tu Alif kata dia cuba je, dia kaedah cuba-cuba je ni. Waktu dia nak tidur, dia baring, dia baca selawat Nabi, dia baca 3 kul dan dia baca ayatul kursi. Dia niat dalam hati, tolonglah siapa punya kubur tu datang dalam mimpi dia nak tahu, dia kata. Jadi pada malam tu betul-betul datang seorang panglima, berpakaian memang macam Melayu lama, dengan keris, dengan tanjak, dengan samping, berkinyau-kinyau dia punya baju, datang dan bagi tahu sebenarnya kubur tu kubur aku. Aku ini adalah susur keturunan kau. Jangan kau kacau. Pasang balik kain kuning tu. Terkejut Alif, lepas tu terbangun. Berpeluh dia waktu tu. Waktu dia terbangun tu lebih kurang pukul 12.30 malam, pukul 12 lebih lah dia kata. Dia rasa macam betul-betul benda tu berdiri depan dia. Berpeluh dia kata. Jadi disebabkan dia rasa macam tak sedap, dia pun pergilah bilik adik dia. Waktu tu adik dia semua dah tidur. Dia cakap dengan adik dia, boleh tak abang nak tidur kat sini? Adik dia kata, okey, tak ada masalah, tidurlah. Tapi nak jadi cerita, bilik adik dia ni kalau buka tingkap, memang betul-betul dapat menghadap kubur tu. Jadi tergerak hati Alif nak buka tingkap. Dan bila dia buka tingkap, dekat tepi kubur tu, dia nampak orang yang sama dalam mimpi. Waktu tu Alif dah kata, okey, dia punya hajat dah tertunai. Rupanya kubur tu kepunyaan orang yang dalam mimpi dia tu, seorang panglima. Dia kata benda tu tak nampak jelas, nampak macam bayang-bayangan, macam asap-asap dia kata. Tapi bila dia nampak, dia pun terus tutup tingkap dan dia sambung tidur. Dan abang tamatkan cerita sampai sini.
abang akan sambungkan pada cerita akan datang, video lagi 2 hari. Sebabnya sekarang ini dah pukul 1.30 pagi, abang dah rasa tak sedap hati. Nanti abang sambungkan. Tapi mesti korang terteka-teka kan kubur tu sebenarnya siapa punya. Cerita the best. Sama juga macam cerita rumah. Kita ingat rumah sebelah hari tu kan rumah berantu, rupanya bukan rumah sebelah, rumah dia orang. Sama juga cerita dia macam kubur ni. Tapi diingat itu adalah kubur tok nenek moyangnya, tapi sebenarnya kubur tu adalah ... Tunggu sambungan je. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih dah dengarkan cerita abang daripada mula sampai habis. Lupa pula abang nak bagi tahu, hari Sabtu hari tu adik abang dah restock, keluarga abang lah dah restock perapan sate, tapi tak banyak, lebih kurang 50 bungkus saja dekat Shopee. Jadi bolehlah siapa-siapa yang nak rasa-rasa resepi mak ayah abang, warisan-warisan kita orang keluarga ni kan, ramai juga yang kata perapan tu sedap, tapi lain orang lain rasa lidahnya. Jadi bolehlah dapatkan dekat Shopee, abang sediakan dekat link dekat bawah setiap video. Terima kasih sangat-sangat dah dengarkan cerita abang daripada mula sampai habis, dan terima kasih dah yang membelikan baju nak dijadikan cerita, sambal lara dan juga perapan. Dan abang nak minta maaf sangat-sangat, ada seorang penonton iaitu Makcik Faridah. Abang banyak kali Makcik Faridah tu call, abang tak sempat nak angkat sebab waktu tu abang ada urusan-urusan yang penting. Makcik Faridah tu dia beli t-shirt abang, dia cuma call nak beritahu, dia ucapkan terima kasih sebab jual t-shirt, dia kata t-shirt yang sedap. Itu je lah, abang minta maaf sangat-sangat makcik. Okey, terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.